牧长、同工、弟兄姐妹们，主内平安。 Shalom segenap gembala, hamba Tuhan, rekan sekerja dan para penatua. 非常高兴，也非常荣幸，今天晚上能够参加我们印华基联2025年年度的感恩晚会。 Saya sungguh merasa terhormat dan sungguh bersyukur bisa bersama-sama dengan saudara merayakan malam syukur PGTI tahun 2025. 我想也特别谢谢叶主席，也谢谢印尼基联的同工邀请我今天晚上能够在这边分享信息。 Secara khusus saya berterima kasih kepada Ketua Pak Lukas dan juga rekan-rekan dari PGTI Indonesia yang mengundang saya secara khusus untuk membawakan firman pada malam hari ini. 我在这边也特别代表着台湾中华福音神学院的众同工问候大家。 Saya di sini juga mewakili rekan-rekan saya seluruhnya dari Taiwan Seminari untuk menyampaikan salam kepada saudara. 今天早晨在学校的晨祷会当中，也特别纪念着今天晚上的聚会。 Kami di sana dalam persekutuan doa pagi tadi juga secara khusus menyebut dan mendoakan acara malam hari ini. 今天早晨我也有机会特别跟世界华福会的总干事董家华牧师联络。 Saya juga secara khusus mendapat kesempatan untuk berhubungan dengan Pendeta Tung, yaitu ketua dari Kowi International. 虽然我好像没有资格代表华福说什么话， Walaupun saya tampaknya tidak berkualifikasi untuk mewakili Kowi mengucapkan sepatah dua patah kata, 但是他还是请我在这边代表他问候大家。 tapi Pendeta Tung masih minta saya untuk menyampaikan salam dari beliau dan Kowi kepada saudara sekalian. 我想世界华福会特别珍惜能够跟印尼的众教会、华人的教会能够一起配搭在福音的工作上。 Saya rasa Komisi Kowi Internasional juga merasa sangat bersyukur sekali bisa bekerja sama dan bermitra dengan PGTI di Indonesia untuk banyak pelayanan yang telah dilakukan. 也请大家特别在祷告中，我们彼此纪念。 Kiranya kita saling mengingat dalam doa-doa kita. 今天晚上我们晚会的主题是福音使命。 Saudara, tema kita pada malam hari ini adalah misi Injil. 让我马上联想到我们所熟悉的《使徒行传》。 Langsung membuat saya terpikir dengan kitab Kisah Para Rasul yang sangat kita kenal. 在28章的当中， Di pasal 28, 我想不断地告诉着我们福音以及使命重要的信息。 terus-menerus memberitakan kepada kita pentingnya misi dan pentingnya Injil. 使徒行传若是我们熟悉的话， Kalau kita sangat kenal dengan kitab Kisah Para Rasul, 会知道使徒行传记载着早期教会30年的历史。 kita juga pasti tahu bahwa Kisah Para Rasul mencatat sejarah gereja pada mulanya itu selama 30 tahun. 我相信我们也可以描述它为不可思议的30年。 Saya juga percaya kita bisa menggambarkan sejarah ini sebagai 30 tahun yang tidak terbayangkan. 从120个跟随耶稣的人， Dari 120 orang yang mengikut Yesus, 到了使徒行传结束的时候，我们却看见了他们遍满了当时的罗马帝国。 kita melihat bahwa di akhir kitab Para Rasul, sejarah mencatat mereka telah memenuhi kerajaan Romawi. 在使徒行传里面就告诉着我们这个福音怎么广传， Dalam kitab Kisah Para Rasul memberitahu kita bagaimana caranya menyebarluaskan Injil. 也告诉着我们早期的教会怎么样带着使命来广传主耶稣基督的福音。 Dan mengabarkan pada kita bagaimana rasul-rasul itu membawa misi amanat agung, menyebarkan Injil dengan luas. 短短的30年，早期的教会就被称为是一个翻天覆地的教会。 Sehingga gereja mula-mula yang ada di awal sejarah gereja itu telah disebut sebagai gereja yang sanggup menunggang balikan dunia. 我不晓得今天我们是否可以称21世纪的教会是一个翻天
腹地的教会。 Saya tidak tahu apakah gereja-gereja di abad 21 ini bisa kita layak menyebut diri kita sebagai gereja yang menunggang balikan dunia. 其实我想在很多的地方，可惜的，我们看到教会不单单是不翻天覆地， Saya lihat sayangnya adalah di beberapa tempat atau di beberapa pelosok gereja bukan hanya tidak menunggang balikan dunia, 包括我的护照国家美国。 termasuk gereja di mana paspor saya berasal yaitu Amerika. 其实我们看到美国的教会基本是被边缘化了。 Kita melihat bahwa gereja di Amerika itu sebenarnya telah terpinggirkan. 因此，我觉得我们需要常常回到《使徒行传》里面， Maka saya yakin kita harus sering-sering kembali pada kisah para rasul. 一同来思想神怎么样使用在30年的当中， Untuk bersama-sama merenungkan kembali bagaimana Tuhan memakai masa 30 tahun 让教会带着使命，把福音这样的广传。 untuk gereja mengemban amanah mengabarkan Injil dengan luas. 当我思想到这一个题目"福音使命"的时候， Ketika saya merenungkan tema yang berkait dengan Injil dan misi, 我就特别思想到了《使徒行传》第28章的第31节。 secara khusus saya terpikirkan ayat terakhir yaitu Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 31. 也是《使徒行传》最后一章最后一节。 Yang merupakan pasal terakhir dan ayat terakhir daripada kitab Kisah Para 你 Rasul. 会记得28章描述着保罗已经抵达了罗马， Saudara melihat di pasal 28 menggambarkan Paulus sudah tiba di Roma. 在28章的第30节告诉我们，保罗住在自己所租的地方。 Di ayat 30 dikatakan, dan Paulus tinggal di rumah yang disewanya sendiri itu. 他在那边足有2年的时间， Dia tinggal 2 tahun penuh di rumah itu. 而凡来见他的，他都接待。 Dan ia menerima semua orang yang datang kepadanya. 然后31节就这样告诉我们， Kemudian disambung di ayat 31 menyatakan pada kita. 在这2年的当中，保罗放胆传讲神国的道。 Dalam 2 tahun penuh itu, Paulus dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah. 将主耶稣基督的事教导人， Dan mengajar mereka tentang Tuhan Yesus Kristus. 并没有人禁止。 Tidak ada rintangan apapun dari siapapun. 我特别注意到了这一章、这一节以及这一节当中的最后一个词， Secara khusus saya mau menyorot dari pasal terakhir, ayat terakhir, dan terutama dalam Alkitab Mandarin adalah kata terakhir daripada ayat terakhir ini. 并没有人禁止。 Tanpa rintangan apa-apa oleh 因 siapa-siapa. 此，我想就从这样的一个题目，今天晚上跟大家一起分享。 Maka saya kemudian mengangkat ini sebagai tema untuk saya sharingkan pada saudara malam ini. 保罗没有遇到任何的禁止止，也没有遇到任何的阻拦。 Paulus sama sekali tidak menemui hambatan dan sama sekali tidak menemui rintangan. 他无遇禁阻。 Dia sama sekali tidak menemui hambatan dan rintangan. 我想在这28章31节的当中，我想至少看到4件事情。 Saya rasa dalam pasal 28 ayat 31 ini minimal kita bisa melihat 4 hal. 跟福音以及使命息息相关。 Yaitu yang sangat berkait erat dengan Injil dan misi. 当然，我想在这边首先告诉着我们，保罗承接着主耶稣基督给门徒们的福音使命。 Tentu saja pertama-tama kita melihat dengan jelas bahwa Paulus telah mengemban amanat agung yang Tuhan Yesus sampaikan pada murid-muridnya. 神的心意是要福音从耶路撒冷到犹太全地、撒玛利亚，直到地极被传开。 Kehendak Tuhan adalah harus mengabarkan Injil kepada Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. 而使徒行传就记载着一代一代怎么样来承接这一个使命。 Dan di Kisah Para Rasul dengan konkret dijabarkan setiap tahap, setiap generasi bagaimana misi ini diemban.
而我想这一个承接不单单是在这30年的当中， Dan saya percaya pengembangan misi ini tidak hanya berlangsung hanya dalam 30 tahun waktunya. 这一个承接其实一直到今天应当是如此的。 Pengembangan misi ini terus harusnya berlangsung sampai hari ini. 换一句话，21世纪的教会也应当承接这一个福音的使命。 Dengan kata lain, harusnya gereja di abad 21 juga sama-sama mengemban misi amanat agung ini. 我们今天晚上当然没有时间回头去看这2000年的宣教史。 Tentu saja malam ini kita tidak bisa untuk satu-satu mengevaluasi 2000 tahun peristiwa pengabaran 但 Injil. 是我想我们可以见证的就是每一代都起来承接着这一个福音的使命。 Tapi kita melihat dengan jelas banyak kesaksian bahwa setiap generasi ada orang yang terus mengemban dan mewariskan misi ini. 即使在第21世纪，当我们看这个承接的时候， Sehingga ketika di abad 21 kita melihat bagaimana pengembangan misi diwariskan. 我就特别联想到去年的9月，我有机会参加世界洛桑大会。 Saya kemudian jadi teringat bahwa tahun lalu di bulan September saya mengikuti sebuah konferensi. 我相信在我们当中有可能有一些牧长同工们也有机会来参加这个聚会。 Saya juga yakin mungkin di antara kita ada gembala atau hamba Tuhan yang ikut dalam konferensi tersebut. 来自于世界各个国家的教会牧者一起在韩国举行第4届的洛桑大会。 Nah, di sana diadakan di Korea bahwa konferensi ini sudah berlangsung untuk keempat kalinya diwakili oleh perwakilan hamba Tuhan dan penatua dari seluruh 我 tempat. 想让我特别深刻有印象的就是非白人的人数超过白人的人数。 Saudara, yang membuat saya sangat terkesan adalah pesertanya yang non kulit putih jauh lebih banyak dibanding daripada peserta kulit 我 putih. 想这样的一个现象也反映着在这一个时代里面一个非常特别的事情。 Saya rasa fenomena macam ini adalah fenomena yang sangat istimewa untuk kita kaji di masa ini. 就是福音的使命已经不再是西方到万方， Yaitu misi amanat Injil ini tidak lagi diemban secara utama oleh negara barat. 乃是从各处到万方。 Tapi justru dipolarisasi kepada daerah-daerah yang semakin 不再 pinggirnya. 是西方到万方， Tidak hanya dari barat ke segala tempat lain, 而是从各处到万方。 melainkan justru dari berbagai tempat kembali ke tengah. 我想这也提醒着我们在印尼的众教会， Maka ini sekali lagi mengingatkan gereja kita di Indonesia. 我们也要更加的来承接这一个福音的使命。 Bagaimana kita harus semakin tekun mewarisi pengembangan Injil. 在我们的教会里面， Terutama dalam gereja kita sendiri. 我们不单单是关心着当地的福音工作， Kita tidak hanya mau bertekun dalam misi gereja lokal. 我们也不单单是关心在印尼的福音工作， Tidak hanya kita hanya mau peduli pada pengabaran Injil di Indonesia. 我们同时也要承接一个宣教的一个使命。 Pada saat yang sama kita juga harus sama-sama mengemban sebuah misi pengabaran 我 Injil. 今天下午在预备的时候， Waktu saya mempersiapkan ini sore tadi, 也特别联想到早期上一个世纪40年代来到我们印尼宣教的一位加拿大的宣教师。 saya terpikir seorang misionaris dari Kanada yang pada abad lalu tahun 40-an mengabarkan Injil ke 我 Indonesia. 相信我们当中有很多人也熟悉他的名字， Saya percaya saudara banyak di antara kita yang familiar dengan namanya. 他的名字叫翟辅明 （Robert Jeffrey）。翟 Nama, 辅明 namanya adalah Robert Jeffrey. 原本是一个加拿大人， Tadinya dia aslinya orang Kanada. 但是带着一个福音的使命，就 Tapi- 前往了中国， Lalu dia membawa misi Injil, dia pergi ke China. 在那边宣教了多年。 Bertahun-tahun mengabarkan Injil di sana. 但是他也想到了东南亚的福音工作。 Tapi dia juga terpikirkan dan terbeban terhadap pengabaran Injil Asia Tenggara. 后来上帝就把这一位加拿大的宣教师带到我们的印尼， Dan Tuhan membawa misionaris Kanada ini ke negara kita Indonesia. 他也是在这边 Lalu 走完了他人生的最后一段路。 bahkan beliau menjadikan ini adalah pos terakhir pelayanannya
seumur hidup. 我想这些宣教师的见证，不断地提醒着我们，我们要承接福音的使命。 Saya rasa kesaksian hidup dari para misionaris ini tidak henti-hentinya mengingatkan kita bagaimana kita harus mewarisi pengembangan misi Injil. 当我们回到第31节的时候， Ketika kita kembali pada ayat 31 我又 tadi, 看到了第二件事情， saya melihat ada hal kedua di 不 sana. 单单是我们要承接福音的使命， Bukan hanya kita mau mewaris pengembangan Injil, 在这边也告诉着我们，我们要忠于福音的真理， yang kedua adalah kita perlu setia kepada kebenaran Injil. 我们要忠于福音的真理。 Kita harus setia pada kebenaran 若 Injil. 是你有机会回去看这一节的话， Kalau saudara punya waktu, boleh kembali ke rumah membaca ayat ini lagi. 路加特别提到了保罗在那2年的当中，他的信息是关乎着什么？ Lukas mencatat dalam 2 tahun penuh Paulus hidup di sana, apa isi ajaran atau yang dia beritakan. 他首先告诉我们，保罗在那边宣讲神国的道， Pertama, Paulus memberitakan kerajaan Allah. 但是呢，他同时也教导有关于主耶稣基督的事。 Tapi pada saat yang sama, Paulus juga mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. 我可不可以在这边很快顺便提一下？ Saya mau sekalian juga mention sedikit dengan cepat. 我们看到了他讲到了他宣讲、传讲神国的道，传讲这一个词。 Kita melihat bahwa di sini Lukas mencatat bahwa Paulus memberitakan kerajaan Allah. Kita fokus pada kata memberitakan. preaching 宣讲神国的道， Memberitakan, mengabarkan tentang kerajaan 但 Allah. 是不仅是宣讲，他也教导有关于耶稣基督的事。 Tapi tidak hanya memberitakan, mengabarkan, dia juga mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. 我特别留意到这一个宣讲以及教导这2个词。 Saya sangat berfokus pada 2 kata kerja tadi. Yang pertama adalah memberitakan, yang kedua adalah mengajar. 我个人也认为这是2个在教会里面我们要再一次夺回的2个重要的服事。 Karena ini adalah, menurut saya pribadi, ini adalah 2 hal yang harus kita rebut kembali di dalam gereja. 忠心的讲道， Dengan setia memberitakan Injil. 忠心的做那教导的工作。 Dengan setia mengajar dengan baik. 他的信息是什么？ Apa isi materi pemberitaan Paulus? 神国的道， Yaitu memberitakan kerajaan Allah. 主耶稣基督的事。 Mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. 我不晓得诸位有没有注意过， Saya tidak tahu apakah saudara pernah memperhatikan. 我们在28章31节读到了神国的道， Waktu kita baca di pasal 28 ayat 31 mengenai kerajaan Allah. 但是若是你往前翻到第1章， Kalau kita balik ke depan di pasal 1, 在那40天耶稣向门徒们显现的当中， ketika Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dalam 40 hari, 路加在那边特别告诉我们，耶稣用了那40天跟他们讲说神国的道。 Lukas mencatat bahwa Yesus memakai 40 hari penuh untuk memberitakan kerajaan Allah pada mereka. 意味着路加用神国的道做开始，他用神国的道做结束。 Artinya, Lukas memulai kisah para rasul dengan memberitakan tentang kerajaan Allah dan mengakhirinya dengan hal yang sama. 我想这在我们的讲台上面是很重要的提醒。 Saudara, saya rasa ini adalah pengingat yang sangat penting untuk berita di atas 我 mimbar. 们不断的要宣讲，要讲说神国道的真理。 Tidak henti-hentinya dan terus-menerus kita seharusnya memberitakan tentang kebenaran kerajaan Allah. 没有任何的妥协， Tidak ada kompromi, 没有任何的折扣。 tidak ada korting. 不单单是如此， Dan tidak hanya demikian, 也关乎着耶稣基督的事。 juga mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. 我好喜欢这个词。 Saya sangat suka kata ini. 我不晓得当你想到这个词的时候，你马上会联想到什么？ Saya tidak tahu waktu saudara mendengar kata ini, apa yang terpikirkan dalam benak saudara. 若是我们今天晚上有更多的时间，我们可以回去
看整个使徒行传， Kalau kita malam ini punya lebih banyak waktu, kita bisa baca seluruh kitab kisah para rasul. 30多篇的讲道记载在使徒行传的里头， Ada 30-an lebih naskah khotbah tercatat di dalam kitab 每一 kisah para 篇 rasul. 其实都围绕着主耶稣基督的事。 Yang sebetulnya setiap naskah khotbah itu berbicara tentang Tuhan Yesus 让我 Kristus. 想到，在今天，在我们教会的服事里面，我们需要更多忠于主耶稣基督的事，忠于传讲主耶稣基督的事。 Sehingga yang saya pikirkan adalah dalam pelayanan kita hari ini di gereja kita harus semakin banyak berfokus dan bertekun pada pengajaran tentang Tuhan Yesus Kristus. 忠于福音的信息。 Yaitu setia kepada berita Injil. 但是这一节也告诉我们第三件事情， Ayat ini kemudian juga memberitahukan kita hal ketiga. 我们不单单是要承接这个福音的使命， Kita tidak hanya mau mewaris pengembangan 我 misi. 们不单单是要忠于福音的信息， Kita tidak hanya mau setia kepada kebenaran 我 Injil. 们要勇敢的宣讲主耶稣基督的福音。 Kita juga harus berani memberitakan Injil Yesus Kristus. 若是我们有机会回去看《使徒行传》的话， Kalau ada kesempatan kita pulang nanti membaca kisah para 我 rasul. 想我们很快就会注意到，《 Saya 使 rasa 徒行传》的教会是一个有胆量的教会。 kita akan dengan cepat menangkap bahwa gereja di kisah para rasul adalah gereja yang sangat bernyali. 它不是一个胆怯的教会， Dia 乃是它是一个有胆量的教会。 Dia bukan gereja yang penakut, tapi gereja yang nyalinya sangat besar. 回想到早期的门徒， Terpikir kembali murid-murid di awal, 特别在福音书的结束， terutama di akhir kitab-kitab 我 Injil. 们发现这一群人其实他们是心中充满害怕的。 Sebenarnya mereka berakhir dengan hati yang penuh dengan rasa takut. 因此，当复活的主向他们显现， Sehingga Tuhan yang bangkit itu kemudian menampakkan diri kepada mereka. 几乎第一句话对他们说的就是不要害怕。 Hampir setiap kali bertemu mereka, kata pertama adalah jangan takut. 而当我们翻到《使徒行传》，尤其第2章五旬节的时候， Tapi ketika kita buka kisah para rasul, terutama pasal 2 mengenai hari Pentakosta, 我们就看到了一群原来是没有胆量的门徒们， kita melihat sekelompok murid-murid yang tadinya tidak punya rasa 因着 nyali. 圣灵的浇灌， Tapi karena dipenuhi oleh 因 Roh 着 Kudus, 圣灵的洗， karena dibaptis oleh Roh 因着 Kudus, 圣灵的充满， karena dipenuhi oleh Roh Kudus, 他们从胆怯进入到有胆量， dari yang penakut menjadi yang pemberani, 无所惧怕的宣讲主耶稣基督的福音。 memberitakan kebenaran Injil Tuhan Yesus Kristus tanpa rasa takut sama sekali. 我其实觉得今天的教会也更加的需要有圣灵的浇灌、圣灵的充满，让我们更加的有胆量。 Saya rasa gereja-gereja di zaman ini terlebih perlu dipenuhi oleh Roh Kudus dan juga dibaptis oleh Roh Kudus sehingga ketika memberitakan Injil lebih berani lagi. 在这一个时代里面，我们勇于为主耶稣基督来做见证。 Karena di zaman ini kita harus sungguh-sungguh berani bersaksi bagi Tuhan 我 Yesus. 们不以福音为耻， Kita tidak malu karena Injil. 因为我们深信这福音本是神的大能， Karena kita sungguh yakin bahwa Injil adalah kekuatan besar dari 能 Allah 救一切相信的。 yang bisa menolong setiap mereka yang percaya. 先是犹太人，后是希利尼人。 Pertama-tama orang Yahudi dan kemudian orang Yunani. 我刚刚提到有机会参加第4届的洛桑大会， Saudara, saya tadi baru mengatakan bahwa saya mengikuti konferensi yang diadakan keempat kalinya tadi. 在那个聚会当中， Di dalam konferensi itu, 特别提到了今天在许多地方教会面对到的逼迫。 mereka membahas mengenai penganiayaan yang dialami gereja-gereja di pelosok. 其中的一个讲员是从伊朗来的讲员， Salah satu pembicaranya adalah pembicara dari Iran. 在介绍讲员的时候，特别提到了伊朗的教会所面对到的逼迫。 Waktu dia membawakan pengantar, dia secara khusus men-sharingkan penganiayaan yang dialami oleh gereja-gereja di Iran. 我或许也可以顺便提，今天教会增长最快的地方，其实其中之一也是在伊朗。 Saya juga mau nyatakan bahwa sebetulnya pertumbuhan gereja yang paling pesat di dunia salah satunya justru di Iran. 他们介绍讲员， Mereka memperkenalkan pengkhotbahnya. 告诉我们这一个讲员在前一届
第3届在开普敦南非的开普敦举办的聚会，他也有去参加。 Lalu ketika dalam perkenalan itu dikenalkan bahwa si pengkhotbah ini di kali sebelumnya yaitu konferensi tahun ketiga beliau juga menjadi pembicara yaitu di sebuah kota di Afrika Selatan. 参加完了回到伊朗， Selesai ikut konferensi itu dia pulang ke Iran, 马上就被政府抓了起来， langsung ditangkap oleh pemerintahnya. 关了好几年的时间， Lalu kemudian dia dikurung beberapa lama. 后来被放了出来。 Lalu ketika dibebaskan, 到了去年，他又参加了洛桑大会。 setelah dibebaskan dia ikut lagi konferensi yang keempat. 有人就问他：“你还敢来参加吗 Ada orang tanya dia, apa kamu tuh masih berani datang ikut？” 他 konferensi 却 ini? 见证他是放胆的来为主做见证， Dia mengatakan, aku dengan berani bersaksi bagi Tuhan. 不以福音为耻。 Dia tidak malu karena Injil. 我不太确定他回到伊朗是不是遭遇到同样的一个待遇， Saya tidak tahu apakah ketika dia kembali ke Iran kemudian dia mengalami lagi perlakuan yang sama. 但是我想弟兄姐妹们、同工们，他的胆量提醒着我们， Tapi saudara-saudara, rekan-rekan sekerja, nyali dia ini mengingatkan 今 kita 天的教会不当是一个胆怯的教会， bahwa gereja zaman ini bukan hanya gereja penakut saja, 乃是一个有胆量的教会。 tapi adalah gereja pemberani. 所以这一节告诉我们，首先要忠于这一个，我们要承接这个福音的使命。 Maka ayat ini pertama-tama memberitakan kepada kita bahwa kita harus mewarisi pengembangan misi Injil. 那第二告诉我们，我们要忠于这一个福音的信息。 Yang kedua adalah bahwa kita harus setia kepada berita Injil. 他告诉我们，我们要勇于，我们要放胆来传讲这一个福音。 Dan yang ketiga adalah kita harus dengan penuh keberanian mengabarkan Injil yang benar ini. 但是我在这里也想到了第4个层面。 Tapi di sini saya juga memikirkan ada lagi lapis keempat. 若是我们熟悉的话，知道在这2年的当中，保罗前后后写了4卷书。 Kalau kita cukup mengenal Alkitab, kita tahu bahwa dalam 2 tahun penuh Paulus ini, dia sudah menulis 4 kitab. 以弗所书、 Kitab Efesus, 腓立比书、 kitab Filipi, 哥罗西书 kitab Kolose, 以及腓利门书。 dan kitab Filemon. 我们通常把这4卷书称为是监狱之信。 Kita sering menyebut 4 kitab ini sebagai kitab penguat iman. 我特别想到了哥罗西书的结尾。 Terutama saya sering merenungkan mengenai akhir daripada kitab Kolose. 今天晚上你有机会，我鼓励你回到家，你打开你的圣经去读第4章，哥罗西书第4章。 Saya harap saudara bersedia ketika pulang nanti buka Alkitab saudara, Kolose pasal 4 yaitu pasal terakhir. 在那个地方前后，保罗提到了10个跟他一起同工的名字，弟兄和姐妹们。 Saudara di sini dia menyebut 10 nama rekan-rekan yang sekerja dengan dia. 让我们看到这一个福音的使命，不是只是保罗他自己一个人， Sehingga kita melihat bahwa misi Injil ini bukan ditanggung oleh Paulus sendirian. 乃是他把一群人连结在一起， Tapi dia mempersatukan sekelompok orang untuk bekerja sama. 来完成主耶稣基督的大使命。 Untuk mewujud nyatakan amanat agung 我就 Kristus. 想到了这一节，也提醒着我们，我们也要连结福音的伙伴。 Saudara saya juga terpikir dari ayat ini bahwa kita harus sampai pada tahap bermitra dengan rekan Injil. 今天福音的工作已经不再是一种结党的工作， Karena- 而是一种结连的工作。 Karena pekerjaan Injil zaman ini tidak lagi pekerjaan per kelompok, tapi adalah pekerjaan yang bermitra. 不单单是教会内部要连结在一起， Bukan hanya di dalam internal gereja kita harus bersatu, 教会跟教会要连结在一起， tapi antar gereja juga harus saling 教 merangkul. 会跟机构要连结在一起， Antara gereja dan organisasi lain juga harus saling 教 merangkul. 会跟差会要连结在一起。 Gereja dan organisasi misi juga harus saling bergandengan. 也有容许我也快的加，神学院跟神学院也要连结在一起。 Izinkan saya juga menambahkan bahwa seminari juga harus menggandeng seminari lainnya.
我可不可以在这边很快做一个见证？ Bolehkah saya bersaksi dengan cepat saat ini? 就跟这一个连结有关。 Yang ada hubungannya dengan bermitra ini. 4年多前，我们就进入到华神服饰。 4 tahun yang lalu kami masuk dalam pelayanan seminari. 没有过了多久，我就收到了一通电话， Tidak berapa lama ketika saya memulainya, saya terima telepon. 是林良神学院的院长打电话给我， Yaitu rektor dari seminari Santapan Rohani menelpon aku. 他说：“戴院长， Dia mengatakan, Rektor Tai, 你愿不愿意参加一个祷告会？” mau nggak Anda ikut dalam sebuah persekutuan 我 doa? 说：“是什么祷告会呢？” Aku bilang, persekutuan doa apa? 他说：“我希望能够有4间神学院，我们每一个礼拜有1个钟头的时间， Lalu- 能够彼此代祷、彼此祝福、彼此守望。” Oh, beliau mengatakan bahwa saya sungguh rindu bahwa kita nih 4 seminari, kita bersama-sama. Setiap minggu ada 1 jam, kita sama-sama berdoa, sama-sama menjaga, sama-sama mendukung, dan sama-sama 他 bermitra. 说：“我已经找到了浸信会的神学院院长， Dia bilang beliau sudah mencari rektor dari Baptis Seminari. 也找到了客家神学院的院长， Dia juga telah mencari rektor dari Hakka Seminari. 我们就3缺1。” Kita udah bertiga, kurang 1. 他说：“你可不可以加入在这一个祷告的里头？” Bolehkah Pak Rektor gabung sama kita? Kita doa 非 bareng. 常的乐意。 Saya sangat bersedia. 因此每一个礼拜5晚上，我们有1个钟头一起祷告。 Oleh sebab itu setiap Jumat malam kami doa bareng 1 jam. 师母给了我们一个绰号， Semua memberikan julukan bagi kami. 我不晓得能不能够翻成印尼文。 Saya tidak tahu bisa nggak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 师母给我们的取的名字叫四神汤。四神汤。好像翻不太过去哈。听得懂就听得懂，听不懂对不起。 Jadi 4 serangkai pendoa ya. 我发现一个很有意思的事情。 Saya rasa ada satu hal yang istimewa sekali terjadi. 前面几年我们彼此祷告， Ketika kami sama-sama berdoa selama beberapa tahun. 但是有一件事情我们始终不提不祷告。 Ada satu hal yang dari awal tidak kami ungkapkan dalam doa. 我不晓得大家可不可以想到的是什么？ Saudara bisa tebak hal apa itu? 我们什么都彼此分享，彼此带祷。 Dalam segala hal yang lain kami saling sharing dan saling 但 mendoakan. 是就是有一件事情我们不提， Tapi cuma ada satu itu tuh pokok doa kita nggak ngomong. 是什么呢？ Pokok doa apakah? 招生。 Penerimaan mahasiswa. 招生。 Penerimaan mahasiswa baru. 我想大家马上可以联想到，为什么我们不提？ Saya rasa saudara langsung tahu kenapa kami tidak doakan hal itu. 因为代际中巴不得每一个人都是来报考华神的。 Karena Reverend James Hudson Taylor akan semuanya masuk ke Taiwan Seminary. 我怎么会祝福灵神有人去报考灵神呢？ Lalu bagaimana saya bisa mendoakan dan memberkati mereka masuk ke dalam seminari-seminari 为什 lain 么 yang rekan-rekan 为 saya? 敬神祷告，让人家去读敬神呢？ Kenapa saya harus mendoakan orang masuk dalam seminari orang lain? 为什么会去课神呢？华神比他们都好多了。 Kenapa mereka harus masuk dalam seminari-seminari lain? Hakka Seminari, Baptis Seminari, Santapan Rohani. Menurut saya seminari saya paling bagus. 2年之久 2 tahun lamanya. 都不提， Kita tidak ungkapkan mengenai ini sama sekali. 但是差不多1年前， Tapi kurang lebih setahun yang lalu, 也是在一个半开玩笑的一个场合的里面，我们就发现，哎，为什么我们不愿意彼此祝福呢？ dalam kondisi yang santai dan setengah bercanda, kami kemudian sama-sama sadar, kenapa kita tidak mulai saling memberkati? 为什么去到他的神学院，我就会眼红呢？ Kenapa kalau orang daftar seminari orang lain aku iri? 从此以后，我们认罪悔改。 Akhirnya kami mengaku dosa dan sama-sama bertobat. 其实我觉得那个突破，让我们四神汤的关系更加的紧密。 Sebenarnya saudara, 4 pendoa handal ini hubungannya semakin baik setelah saling memberkati. 也让我就看到这一个连结的重要，这一个连结的宝贵。 Dan membuat saya semakin yakin akan indahnya dan berharganya kita bermitra berkanan. 其实我相信这也是印华基联的精神。
不是吗？ Saya juga yakin ini adalah semangat dari PGTI, bukankah begitu? 让我们印尼的众教会 Agar seluruh gereja di Indonesia, 能够在福音的工作上面， agar semua bisa dalam pekerjaan Injil, 我们能够心连心， kita bisa bersahati, 我们能够肩并肩， kita bisa bersisian bersama-sama, 我们能够手牵手， kita bisa bergandengan tangan, 连结在福音的伙伴之中。 bermitra dalam rekanan Injil. 但愿神在未来的一年继续的带领和祝福印华基联的事工。 Kiranya Tuhan memberkati dalam 1 tahun yang akan datang ini pekerjaan-pekerjaan pelayanan PGTI. 让我们一起承接这个福音的使命， Mari kita bersama-sama mewaris pengembangan Injil. 让我们不妥协，我们忠于这个福音的信息， Mari kita tidak mau berkompromi, kita terus setia kepada kebenaran Injil. 让我们众教会不是胆怯的教会，乃是有胆量的教会， Dan mari kita seluruh gereja tidak menjadi gereja yang penakut, tapi gereja yang pemberani. 也让我们更多的能够连结在这一个使命的托付中。 Dan mari kita semakin luas bersama-sama bermitra, berrekanan dalam pengabaran Injil. 但愿神祝福每一位， Kiranya Tuhan memberkati setiap saudara, 祝福每一位的教会， setiap gereja-gereja saudara. 也但愿神更加的来使用着我们连结在一起的印华基联事 Dan 工。 kiranya Tuhan makin memakai pekerjaan dan pelayanan PGTI yang menyatukan mitra kita semua. 愿神祝福， Kiranya Tuhan memberkati saudara. 谢谢。 Terima kasih.